Sekali lagi, jom channel kembali menemui anda untuk bersama kami merentasi berita-berita panas sepanjang minggu. Rentasan berita minggu ini. Propaganda RUU 355, netizen sindir menteri. Rakyat kecoh isu Finas, MCA kecoh isu St. Paul. Amukan COVID-19, apa persediaan kita? Logo apa yang akan digunakan Perikatan Nasional? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azrin Arif dari Jom Channel. Minggu ini RUU 355 kembali diperkatakan dalam media sosial. Ini ekoran daripada pertanyaan Ahli Parlimen Amanah Tampin Datuk Dr. Hassan Baharom mengenai RUU 355 pada 22 Julai 2020. Beliau menyoal, minta Perdana Menteri menyatakan apakah kerajaan berhasrat membentangkan RUU tersebut untuk kali kedua. Jika ya, bila dan bagaimana ia hendak dilaksanakan? Jika tidak, mengapa? Jawab Timbalan Menteri Agama Jabatan Perdana Menteri yang juga Ahli Parlimen PAS Pengkalan Cepa Ahmad Marzuq Syari. Untuk makluman ahli yang berhormat, kerajaan sentiasa terbuka terhadap cadangan penambahbaikan berkaitan penggubalan undang-undang daripada pelbagai pihak. Walau bagaimanapun, cadangan ini memerlukan pertimbangan dan penelitian secara menyeluruh bagi memastikan cadangan tersebut selaras dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan. RUU 355 ialah rang Undang-Undang Akta Mahkamah Syariah, kurungan bidang kuasa jenayah 1965. Namun, apa jadi kepada janji PAS untuk melaksanakan hukum hudud, hapuskan judi dan arak setelah parti itu berjaya menguasai kerajaan negeri dan persekutuan? Sedangkan dengan RUU 355 pun, PAS sudah kluk-klek. Beberapa aktivis dan netizen berkongsi luahan hati mereka berhubung dengan kenyataan Timbalan Menteri berkenaan. 3 tahun walaupun diheret ke sana sini, daripada merbuk sampai ke jalanan dikatakan RUU 355 adalah penyelesaian semua masalah umat Islam. Siapa yang menolaknya kelak akan mendapat tempat di jirat Cina. Kini dengan istidraj dari Yang Maha Esa, mereka berdalih bila kata RUU 355 masih perlukan pertimbangan dan penelitian pula. Sindir aktivis Muhammad Mukhlis Muhammad Sharif. Beliau mempersoalkan aspek pertimbangan dan penelitian yang digunakan oleh PAS semasa riuh rendah mengenai RUU 355 dahulu. Waktu mereka nak tanam orang di jirat, mana dia pertimbangan dan penelitian? Waktu bersumpah dengan nama Allah dan Nabi untuk laksana RUU 355 sampai berpecah Pakatan Harapan dan khianat amanah pengundi Pakatan Rakyat, mana dia pertimbangan dan penelitian? Waktu kafirkan orang yang berlainan pendapat dengan perincian RUU 355, mana dia pertimbangan dan penelitian? Seorang ahli akademik, Sahul HM, menulis, ada orang Allah muliakan mereka dengan pangkat dan jawatan. Ada orang Allah hinakan mereka dengan pangkat dan jawatan. RUU 355 bermula dengan berakhir sebagai propaganda semata-mata, tapi segala manusia yang dicederakan maruah mereka oleh propagandis 355 sepanjang kempennya kekal tercalar dan terluka dan dijiratkan, ujarnya. Beliau mengungkit gerombolan ini agar memohon maaf bila nak mohon maaf atau kalian terampun secara automatik dengan mencium tangan, sindirnya. Netizen Muhammad Ropi Matsin melampirkan imej Ketua Dewan Himpunan Penyokong PAS N. Balasubramaniam yang baru-baru ini dilantik sebagai senator dengan caption, antara yang menjajah RUU 355 dan dapat habuan, Pak Cik yang kayuh basikal tu dapat apa? Beliau dipercayai merujuk kepada seorang lelaki yang mengayuh basikal dari Baling ke Padang Merbuk untuk menyokong RUU 355. Benarlah seperti kata pengarah Hal Ehwal Syariah Parti Amanah Negara, Ustaz Zulkarnain Abidin Al-Abriyadi, bahawa kini PAS tidak punya wajah, tidak tahu hala tuju, tak ada matlamat, tak ada panduan, tak ada karisan, tak ada sempadan. Tidak ada apa-apa lagi pada parti itu, hanya tembolok, tegas Zulkarnain. Banyak lagi luahan yang bertaburan di media sosial yang menyindir PAS kerana kegagalan parti itu untuk mempertahankan nyawa mereka.
Sikap pemimpin mereka sudah sinonim dengan slogan malu apa bosku kerana mereka langsung tidak malu apabila mungkir janji. Apa hal MCA kecoh hanya kerana Perbadanan Muzium Melaka Perzim mencadangkan untuk menukar nama Bukit St. Paul kepada Bukit Melaka. Ia satu perkara biasa bagi negara-negara bekas jajahan untuk ubah nama penjajah kepada nama asal mereka. Antara nama-nama yang telah ditukar di Malaysia termasuk Port Swettenham kepada Port Klang, Teluk Anson kepada Teluk Intan, Port Weld kepada Kuala Sepetang, Province of Wellesley kepada Seberang Perai, Maxwell Hill kepada Bukit Larut, Jesselton kepada Kota Kinabalu. Namun, Timbalan Pengurusi MCA Kota Melaka, Datuk Ronald Gan dipetik The Star sebagai berkata, Bukit St. Paul patut dikekalkan sebagaimana yang dikenali selama ini. Tidak masuk akal untuk mengusulkan agar nama ikon sejarah itu diubah, ujarnya. Bagaimanapun, menurut Perzim, bukit ini dikenali sebagai Bukit Melaka pada zaman Kesultanan Melayu Melaka yang merupakan kawasan kediaman diraja dan pusat kuasa sultan. Perzim menegaskan pada zaman penjajahan Portugis, mereka hanya memanggil kawasan tersebut sebagai Oiteiro atau bukit. Mereka membina kota di sekeliling bukit ini yang siap pada tahun 1548, seterusnya menetap dalam kota tersebut. Di atas bukit ini juga, Portugis telah membina sebuah gereja. Adakah MCA hendak mengiktiraf St. Paul sebagai historical icon atau ikon sejarah? Apa jasa St. Paul kepada Melaka? Nampak sangat MCA tidak faham maksud istilah ikon sejarah atau mungkin MCA hanya mahu rakyat melencong daripada isu sebenar yang sedang dihadapi oleh rakyat di bawah kerajaan tebuk atap yang kini sedang panas di Parlimen. MCA bisu mengenai rancangan Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM yang mencadangkan untuk mewajibkan individu yang mahu menerbitkan filem di media sosial memohon lesen pengeluaran filem dan surat perakuan penggambaran SPP daripada Perbadanan Kemajuan Filem Nasional FINAS. Pengumuman itu dibuat oleh Menteri KKMM Datuk Saifuddin Abdullah. Dilaporkan cadangan tersebut jika dilaksanakan akan merangkumi apa sahaja video atau filem pendek yang disiarkan di laman sosial termasuk YouTube, Facebook, Instagram dan Twitter. Rancangan ini dibantah pelbagai pihak sekiranya video atau filem itu berbentuk tomahan, mengandungi unsur hasutan, membangkitkan ketegangan kaum atau mengganggu ketenteraman awam. Kerajaan Perikatan Nasional boleh sahaja bertindak di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, ujar Ahli Jawatankuasa Amanah Nasional Muhammad Faiz Fazil. Akhirnya, Menteri U-turn. Namun, bagi MCA yang penting ialah mempertahankan legasi penjajah. Rakyat yang bergantung kepada potensi menjana pendapatan melalui pembabitan dalam industri online yang mungkin akan terjejas teruk, MCA ada peduli. Lebih baik MCA kembali kepada apa tujuannya parti itu terlibat dalam politik di negara ini daripada campur tangan dengan usaha Perzim untuk memberi gambaran sebenar sejarah Bukit Melaka yang dihapuskan oleh penjajah. Inilah natijahnya apabila politikus buta sejarah negara sendiri dan angkuh kerana ada 2 orang ahli parlimen di parlimen. Setelah beberapa hari, bilangan positif dan kematian kerana jangkitan virus COVID-19 semakin mengecil, orang ramai mula bersikap terlalu selesa. Namun, Jawatankuasa Khas COVID Selangor terus mengambil sikap berjaga-jaga. Menurut Ketua Jawatankuasa tersebut, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, 2 kes positif COVID-19 melibatkan penularan tempatan di daerah Gombak dan Hulu Langat Selangor. Baru-baru ini menunjukkan virus COVID-19 masih wujud dalam komuniti. Kami di Selangor menetapkan pemakaian pelitup muka sebagai mandatory khusus di tempat awam, kecualilah di rumah sendiri atau dalam kereta. Dr. Zulkifli menasihatkan orang ramai supaya mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, terutama pemakaian pelitup muka dan tidak terlalu bersikap selesa dengan kembali ke norma kehidupan terdahulu. Kita kena tahu apabila kita pakai pelitup muka itu, kita bukan hanya menyelamatkan diri kita, tetapi kita juga menyelamatkan orang lain juga, ujar bekas Menteri Kesihatan itu. Beliau khawatir terhadap mereka yang positif COVID-19 tetapi tidak bergejala, namun itu lebih bahaya kerana individu itu menyangka dirinya sihat. Bayangkan sebelum gejala itulah berlakunya jangkitan itu apabila kita batuk, bersin dan sebagainya dan kita buat sentuh-sentuhan, bersalaman dan sebagainya. Tambahnya lagi,
Semua pihak, kata Dr. Zulkifli, perlu sentiasa peka dan prihatin antara satu sama lain bagi mengekang penularan wabak COVID-19 dalam komuniti. Katanya, Jawatankuasa Khas COVID Selangor akan terus memantau situasi COVID-19 serta pematuhan SOP di kalangan rakyat. Beliau menegaskan ahli masyarakat juga mesti turut sama bertanggungjawab dan menjaga antara satu sama lain. Kenyataan Dr. Zulkifli ini turut diakui oleh Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Nur Hisham Abdullah bahawa rakyat nampaknya terlalu rileks sehingga ada yang tidak mematuhi arahan pihak Kementerian Kesihatan. Beliau menyeru supaya rakyat terus mematuhi SOP Kementerian Kesihatan sebahagian daripada norma baharu. Kita tahu Dr. Zulkifli masih meneruskan perkhidmatannya dalam menangani pandemik COVID-19 walaupun sudah diterajang oleh gerombolan terbuk atap. Tetapi apa pula langkah yang dilakukan oleh Menteri Kesihatan Air Suam Datuk Seri Dr. Adham Baba? Beliau nampaknya sangat pemalu untuk keluar dengan kenyataan kepada orang ramai kerana semua pengumuman dilakukan oleh Ketua Pengarah Kesihatan. Perlu diingat, Menteri Kesihatan dibantu oleh dua orang timbalan menteri iaitu Datuk Nur Azmi Ghazali dan Datuk Aaron Aggo Dagang. Kedudukan ini berbeza dengan Dr. Zulkifli yang hanya mempunyai seorang timbalan menteri iaitu Dr. Lee Boon Chye. Kehilangan mereka dari radar tidak menunjukkan bahawa ketiga-tiga orang menteri dan timbalan menteri berkenaan berwibawa untuk menerajui kementerian berkenaan. Kerajaan Terbuk Atap memecahkan rekod Malaysia apabila ia diterajui oleh 70 orang menteri dan timbalan menteri, belum termasuk duta khas yang bertaraf menteri. Sampai bila agaknya negara ini ditadbir oleh menteri-menteri dan timbalan menteri yang rakyat tidak tahu apa yang mereka buat di pejabat masing-masing. Minggu ini masih lagi kedengaran riuh rendah kononnya UMNO Mahum Pilihan Raya Umum ke-15 diadakan lebih awal. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pula dinamakan oleh gerombolan PAS dan beberapa pemimpin UMNO sebagai Perdana Menteri ke-9. Semuanya nampak seperti tersusun cantik tetapi tidak pada hakikatnya. Di kalangan pemimpin UMNO sendiri, mereka tidak nampak potensi Muhyiddin akan diangkat menjadi Perdana Menteri ke-9 jika sekiranya mereka memenangi pilihan raya umum ke-15. Malah, Pengerusi Jemaah Penasihat UMNO Tan Sri Tengku Razali Hamzah dalam satu temu bual dengan utusan Malaysia berkata, UMNO hanya ada kerjasama dengan PAS melalui Muafakat Nasional, bukan dengan bersatu menerusi Perikatan Nasional. Kata beliau, ramai yang tidak bersetuju menyerahkan kerusi yang ditandingi UMNO kepada bersatu. Kita UMNO tak setuju kerana kerusi yang sekarang ini diwakili sesetengah mereka dalam bersatu adalah kerusi UMNO. Dia lompat lari daripada kita dan ini bagi orang UMNO di peringkat bahagian. Mereka marah betul. Mereka bekerja bermati-matian menolong calon parti UMNO. Tiba-tiba dia cabut lari. Orang UMNO tempatan marah, ujarnya. Menurut Tengku Razali, UMNO bersama MCA dan MIC akan mengekalkan simbol Barisan Nasional. Beliau menegaskan UMNO akan meletakkan calon mereka sendiri di kawasan yang mereka bertanding dahulu. Tak ada formula, tidak timbul kita bersatu. Tak ada perjanjian apa-apa, tegasnya. Sementara itu, gerombolan Ahli Parlimen Keadilan yang diketuai oleh Datuk Seri Azmin Ali akan menghadapi masalah mereka sendiri. Azmin yang didakwa perancang langkah Sheraton tidak diterima PAS kawasan Gombak. Yang di-Petua PAS kawasan tersebut, Ustaz Salihuddin Nasir, dalam satu kenyataan media, Salihuddin bersama Ketua UMNO bahagian Gombak, Datuk Megat Zulkarnain Omardin, mengeluarkan mesej jelas tanpa celaru, Gombak untuk Muafakat Nasional. Menurut beliau, Gombak tidak ingin dengan pemimpin yang hengki-pengki. Adakah Azmin akan mendapat bantuan daripada bersatu di bawah pimpinan Muhyiddin sedangkan parti itu sendiri berpecah dan tidak diterima oleh UMNO? Timbalan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Johor, Datuk Nur Jazlan, dipetik media sebagai berkata, bersatu hanya layak mendapat 15 kursi parlimen. Kalau begitu, di mana Azmin dan gerombolannya akan bertanding? Jika UMNO berkompromi dengan mereka, maknanya UMNO akan menipiskan peluang untuk mendominasi pimpinan politik negara. Pada masa yang sama, gerombolan Muhyiddin pula sudah pasti akan ditentang oleh penyokong bersatu yang masih setia kepada bekas pengerusi parti itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dalam senario hubungan di dalam Perikatan Nasional yang tunggang langgang itu, sanggupkah Muhyiddin membubarkan parlimen? Berbeza dengan Pakatan Harapan yang terdiri daripada Keadilan, Amanah dan DAP. Mereka amat jelas dengan formula untuk menentukan parti mana yang akan bertanding di mana. Tengku Razali yakin UMNO akan berjaya memenangi semua kerusi Melayu dengan bersyarat pilihan raya umum ke-15 ini harapannya adalah PAS dan UMNO sepakat. Jangan ada main kayu tiga saat-saat akhir, ini tak boleh.
Kita kalau sudah putuskan ini kerusi UMNO, ini kerusi PAS, maka kita terima dan hadapi pihak lawan bersama, katanya. Kenyataan ini menunjukkan mereka dalam Muafakat Nasional pun saling syakwa sangka antara satu sama lain. Kerajaan Tebuk Atap takut dengan undi tidak percaya di Parlimen. Logo Perikatan Nasional pun tiada persetujuan, tapi mendabit dada, konon mahu pilihan raya umum ke-15 diawalkan. Siapa yang mahu anda kelentong? Rakyat memerhati. Sekian rentasan berita minggu ini. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.